Aku sanggup. Kalau sanggup, jawab soalan aku. Di mana Allah? Abu Hanifah jawab, Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan sesuatu. Allah tidak bertempat, tapi bukan Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat. Ada orang mengaji tuan-tuan, dia mujassimah. Dia mengatakan Allah duduk di atas langit. Dia tidak bertempat, tapi bukan di mana-mana. Kemudian dia kata, mana boleh Allah tidak bertempat? Kamu salah. Saya nak tanya kamu, kata Abu Hanifah, ni orang yang kenal Allah. Mana roh kamu? Mana roh? Roh tunjukkan tempatnya. Mana roh benda? Dia tunjuk. Ni mata. Mana roh? Roh itu Allah yang jadi. Kalau roh kamu tak boleh tunjuk tempat, tentu orang yang mencipta roh lebih hebat daripada roh. Salah ulama ini. Ini orang yang kenal Allah. Sebab tu kita mengaji dia kenal Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ustaz Abdullah Khairi. Tetapi saya merasa pelik bin ajaib. Mengapa Ustaz Abdullah Khairi membawakan satu kisah tentang akidah yang agak pelik bin ajaib dan satu akidah yang menentang dengan Allah dan Rasul. Dia membawakan satu akidah sebagai kisah dongeng yang tiada asas tentang masalah Abu Hanifah dia masih kecil. Ustaz Khairi membawakan tentang kisah Abu Hanifah. Dia i'tikad bahawa akidah Abu Hanifah ini adalah betul. Sebab itulah saya kata ini satu perkara yang amat pelik bin ajaib kali. Mengapa Ustaz Khairi dia boleh terima jawapan Abu Hanifah? Kalau ditanya kepada Abu Hanifah jawab Allah tiada tempat. Itu Ustaz Abdullah Khairi kata Allah tiada tempat. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Kisah-kisah dongeng pada zaman jahiliyah al-ula yang menentang dengan Al-Quran dan Sunnah. Macam mana pada zaman kita sekarang tahun 2024 Ustaz Abdullah Al-Khairi boleh bawa cerita dongeng pada zaman i'tikad ahli jahiliyah, bawa bagi menyebarkan dalam masyarakat Islam satu akidah yang amat bahaya sekali, menentang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Ustaz Khairi kata, dok, inilah satu akidah yang betul. Abu Hanifah orang yang faham tentang masalah akidah. Tak apa, itu dia punya akidah. Apabila saya telah dengar ceramah yang telah diceramahkan oleh Ustaz Abdullah Al-Khairi tentang kisah Abu Hanifah, saya teringat ketika saya pada umur 15 tahun yang lampau. Saya pernah dengar kisah ni dan saya pernah baca mutalaah dengan seorang ustaz, baca kitab Jawi, cerita tentang masalah kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah dia siap sedia untuk menghadapi dengan Dahri. Ini kisah. Saya teringat, wahai Ustaz Abdullah Khairi. Dahri seorang kafir. Dia datang ke kampung orang Islam pada zaman dulu. Saya kata kampung Islam ni bermaknanya Abu Hanifah berada dalam kampung Islam. Dia seorang murid yang belajar dengan tok guru dia orang Islam. Tetapi saya kata ini kisah menjadikan kisah dongeng, kisah ahli jahiliyah al-ula. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah tidak jawab dengan Dahri, mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah. Bermaknanya mereka ini seolah-olah mereka yang tidak tahu langsung tentang masalah Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah saya kata kisah ini adalah satu kisah dongeng, kisah ahli jahiliyah yang pada zaman dahulu. Mengapa kalau kita kata Abu Hanifah tu orang yang ada ilmu, seperti mana yang didakwakan oleh Ustaz Abdullah Khairi? Dia kata Abu Hanifah orang yang kenal Allah. Dahri tanya dia, wahai Abu Hanifah, mana guru kamu semua? Guru Abu Hanifah semua tu sudah lari, dah tak mau jumpa dengan Dahri. Dia takut. Ini kisah macam mana? Dia kata dia tok guru, dia tak mau jumpa dengan Dahri. Dia takut Dahri tanya dia tak boleh jawab. Abu Hanifah kata tak apalah,
Tok Guru, saya akan jawab. Saya akan menghadapi dengan dahri. Macam mana mereka kata mereka tu orang Islam? Dalam kisah tu, mereka yang mengajar Abu Hanifah tu semua jadi Tok Guru. Dia tak boleh jawab dengan soalan Allah di mana. Macam mana dia nak kata dia orang Islam? Dia tak boleh jawab. Sebab itulah saya kata cerita ini adalah satu kisah-kisah dongeng pada sama dengan kisah zaman jahiliyah, kerana mereka dia tak boleh jawab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali dalam Al-Quran dan juga akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu apa, langsung mereka jawab ikut akal dia yang cetek, akal yang menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Macam mereka ni. Kan kita orang Islam, Allah telah menurunkan Islam satu agama yang sempurna dan lengkap. Mengapa mereka ni? Mengapa Tok Guru Abu Hanifah dan Abu Hanifah sendiri, semua mereka ini adalah tak boleh jawab dengan soalan yang ditanya oleh dahri orang kafir, Allah di mana? Sebab itulah ini satu cerita yang menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Sesiapa yang membawakan kisah ini untuk menceritakan kepada anak murid mereka atau kepada ahli qaryah mereka atau umat Islam, bermaknanya mereka adalah golongan yang menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Kerana mereka, Abu Hanifah jawab dengan dahri adalah dia tidak tahu adalah Al-Quran sudah langsung. Lepas tu Ustaz Abdullah Khairi pun adalah memberikan sokongan ke atas Abu Hanifah. Dia sendiri tidak tahu apa dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah satu penyakit yang Rasulullah kata umatku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan masuk neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, satu golongan yang masuk surga itu golongan yang mana? Rasulullah kata, mereka yang macam aku, yang aku sedang melaksanakannya sekarang dan sahabatku. Tengok, di sinilah harus kita sedar dan faham. Kalau tidak, kita akan sesat. Saya nak tanya kepada Ustaz Abdullah Khairi, mengapa dia mengambil kisah ini mengajar kepada anak murid mereka dan orang kampung mereka, dan sekarang sudah keluar sebagai antarabangsa ni di YouTube atau di Facebook ni, semua orang dengar, seluruh negara Malaysia. Adakah dia bertanggungjawab? Dia jawab, dia kata Dahri tanya kepada Abu Hanifah. Walaupun dia tidak sebut Dahri seorang kafir yang tanya kepada Abu Hanifah. Tapi kisah ni saya tahu semenjak 50 tahun yang lepas. Kisah ni saya teringat, saya masih ingat lagi kisah ni. Dia Dahri tanya kepada Abu Hanifah, tahu ya Abu Hanifah, Allah Tuhan kita di mana? Allah Tuhan kita duduk di mana? Menasabahkah? Abu Hanifah jawab, Allah tiada tempat. Lepas tu Ustaz Abdullah Khairi bawa kata dalilnya, Allah tiada tempat. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Tengok macam mana ni, ya Allah. Ini satu kelentong, ini satu akidah yang sesat dan menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Kerana jawapan Allah ditanya, kerana Dahri tanya Allah di mana, sebenarnya dalam agama Islam sudah ada jawapannya yang lengkap dan selamat, akidah yang betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali dalam Al-Quran, 9 ayat, bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tempatnya. Di mana? Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Dalilnya sampai 9 ayat dalam Al-Quran, dalam 9 surah dalam Al-Quran. Mengapa Abu Hanifah tidak mengambil dalil daripada Al-Quran, jawab dengan Dahri? Bermaknanya, sebab itulah saya kata mereka ini kisah dongeng pada zaman jahiliyah al-ula, kerana mereka tidak tahu tentang masalah Islam. Sebab itulah mereka tidak dapat menjawab mengikut dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran dan Sunnah, 9 ayat, 9 surah, Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran bahawa dia bersemayam di atas arasy-Nya. Buktinya seperti berikut. Sebelum saya membawakan dalil, saya amat hairan sekali dengan Ustaz Abdullah Khairi. Kita sekarang, wahai Ustaz, bukan pada zaman jahiliyah Abu Hanifah dalam keadaan budak belum memayyiz. Bukan kita sekarang pada tahun 2024. Sepatutnya kita sudah cukup masa dah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengapa kisah dongeng, kisah yang saya memberikan namanya kisah ahli jahiliyah al-ula, kisah tentang akidah yang menyesatkan umat Islam seluruh dunia,
Masih lagi Ustaz Abdullah Khairi membawakan akidah ini. Sedangkan jawapannya jelas dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia bersemayam di atas singgasananya, ialah di atas arasnya. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Maknanya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas aras. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Yunus ayat nombor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd ayat nombor 2. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang keempat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Firman Allah dalam surah Taha ayat nombor 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yaitu Allah yang mempunyai sifat Rahman bersemayam di atas aras. Dalil yang kelima, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya dalam surah Al-Furqan ayat 59. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya dalam surah As-Sajdah ayat nombor 4. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang ketujuh, Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya dan dia tahu semua apa yang masuk ke dalam bumi. Juga dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Juga dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang turun daripada langit ke bumi. Juga dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit. Dia bersama kamu di mana kamu berada, dan Allah lihat semua apa yang kamu kerjakan. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan. Ini dalil yang ketujuh. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Maksudnya, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya dan apa yang diturunkan
dari langit serta apa yang naik kepadanya, dan Dia bersama kamu di mana kamu berada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hadid ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan yang amat jelas sekali sampai 7 ayat dan 7 surah bahawa Dia bersemayam di atas arasnya. Mengapa Tok Guru Abu Hanifah dan Abu Hanifah sendiri mereka menentang dengan Allah, tidak mengambil dalil yang Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran? Di sinilah yang saya kata mereka ini adalah kisah dongeng tentang kisah Abu Hanifah dan Tok Guru mereka yang menghadapi dengan dahri. Kisah ini adalah kisah ahli jahiliyah al-ula, kerana mereka tidak iman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah dia tidak mengambilkan dalil daripada Al-Quran Sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita sampai 7 ayat. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita. Semoga umat Islam mereka faham bahawa aras Allah, 8 orang malaikat menjunjung aras Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan, ini dalil yang ke-8 dalam surah Al-Haqqah. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa aras Allah 8 orang malaikat menjunjung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Sampai macam tu Allah telah memberikan penjelasan bahawa Dia bersemayam di atas aras Dia. Dan aras Allah 8 orang malaikat menjunjung. Aras Allah besar mana? Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 225. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan besarnya tempat letak tapak kaki Allah lebih besar, lebih luas daripada 7 patah langit dan bumi. Ini dalil yang ke-9. 9 dalil telah membuktikan jelas Allah bersemayam di atas arasnya. Mengapa mereka ini adalah kufur sampai pada zaman sekarang tahun 2024 masih manusia kufur dengan Allah. Mereka sanggup kelentong Allah. Dia mengambil dalil mana tak tahu. Dia kata Allah tiada tempat. Ya Allah ya Rabbi. Dalam Al-Quran Allah telah memberikan penjelasan sampai 9 ayat bahawa Dia bersemayam di atas arasnya. Aras Allah 8 orang malaikat menjunjung. Juga tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Mereka sanggup kufur dengan ayat 9 ayat dan mereka mengambil dalil mana tak tahu. Allah tiada tempat. Allah tiada tempat. Inilah akidah Ustaz Abdullah Khairi. Sebab itu saya minta dengan dia suruh bawa dalil lagi. Mana dalil dalam Al-Quran Allah kata aku tiada tempat. Wallahi ana ma fi makan. Saya harap kepada Ustaz Abdullah Khairi bawa dalil ni. Kalau tidak ada dalil dalam Al-Quran, maka Ustaz Khairi mesti taubat dan memberikan penjelasan masalah ini kepada umat Islam seluruh dunia. Semoga mereka dapat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah saya berharap. Saya ingin membantukan Ustaz Abdullah Khairi. Semoga dia sedar dan dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia seorang yang betul, yang ikhlas, mana dalil Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, aku tak ada tempat. Ana ma fi makan. Allah ada kata macam tu ke dalam Al-Quran? Tidak. Tidak cukup dengan akidah Abu Hanifah yang jawab dengan dahri, jawapan yang kufur dengan Allah. Daripada itu kufur juga dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah Rasulullah adalah Rasulullah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa Allah ada tempatnya dan ada arahnya. Seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengisbatkan bahawa Allah itu ada tempatnya dan ada arahnya. Sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin tahu seorang tu sudah jadi mukminah atau belum, sudah jadi mukmin atau belum, Rasulullah telah tanya,
kepada seorang jariyah, "Aina Allah? Aina Allah? Aina Allah?" Jariyah jawab, "Fis sama." Dia tunjuk ke atas. Fis sama. Allah itu adalah fis sama. Maknanya Allah itu atas langit. Allah bersemayam di atas arasnya. Aras Allah di atas langit. Itu jariyah jawab. Rasulullah tanya jariyah, "Aina Allah?" Wahai jariyah, aina Allah? Allah di mana? Mana Allah di mana? Aina anta? Maknanya Allah tu ada di mana? Tempat dia di mana? Di arah mana dia? Itu maknanya. Bermaknanya Abu Hanifah sendiri dan mereka dan grup-grup mereka yang menentang dengan Allah dan Rasul, mereka kata Allah tak ada tempat. Dalam pada itu dia bawa dalil yang bukan-bukan. Dia kata dalil dia laisa kamitslihi syai'. Ini lagi lebih sesat lagi. Ini lagi dalil ini lebih sesat lagi. Dia nak fitrah Allah, dia kata kalau Allah ada tempat tu macam dia lah. Sebab itu dia bawa dalil laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sedangkan dalil ini maknanya Allah, dalil ini Allah ingin memberikan penjelasan kepada manusia bahawa kamu mesti iman semua zat aku dan sifat aku yang mengandungi dalam Al-Quran, khasnya tentang aku telah memberikan penjelasan kamu sampai 9 ayat bahawa aku bersemayam di atas arasku, dan aras Allah 8 orang malaikat menjunjung. Tempat letak tapak kaki Allah lebih besar daripada 7 mata langit dan bumi. Semua yang aku bagi tahu kepada kamu wahai manusia tentang sifatku dan zatku yang mengandungi dalam Al-Quran, semuanya itu daripada A sampai Z wajib kamu iman semua. Dan kamu mesti tahu bahawa semua sifat aku dan zat aku yang aku bagi tahu kepada kamu dalam Al-Quran itu bermaknanya tidak sama dengan siapapun. Tapi wajib kamu iman. Kalau tak iman jadi kafir. Mesti iman semua. Lepas tu, adakah sifat Allah sama dengan makhluk? Tidak. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itulah akidah yang betul. Tetapi gulungan-gulungan yang menentang dengan Allah dan Rasul dia memusingkan, dia memutarbelitkan, menipukan orang awam hingga menjadikan gulungan yang menentang dengan Allah dan Rasul. Ini satu penyakit yang berlaku semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Khasnya kisah yang dibawa oleh Ustaz Abdullah Khairi ini. Inilah satu bukti menunjukkan dia sendiri ke atau Abu Hanifah kata laisa kamitslihi syai'. Tapi saya rasa dia sendiri kata kalau iman bahawa Allah bersemayam di atas aras ada tempat tu maknanya macam dialah. Sedangkan Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebenarnya dalil di sini adalah bukan dalil dia. Ini kias al-farid, tidak betul dengan Allah dan Rasul. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan bahawa kamu mesti iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah dalam Al-Quran. Kamu tidak berhak untuk menafikan satu sifat pun. Seperti mana Allah telah menghukumkan dan akan mengazabkan mereka yang iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kufur separuh daripada Al-Quran. Seperti firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Suratul Baqarah ayat 85. Maksudnya, apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang amat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Wow, kalau macam tu, macam mana? Di sini kita mesti sedar bahawa musuh Islam, mereka telah menipukan umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau. Dia kata jangan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Kalau iman Allah bersemayam di atas aras itu bermaknanya Allah itu adalah perlu kepada aras. Dan Allah itu macam mana nak bersemayam di atas aras? Allah besar ke aras besar? Ini gulungan syaitan, gulungan jahat, pengkhianat dalam Islam. Dia kata kalau Allah bersemayam di atas aras itu macam mana? Adakah Allah itu lebih besar daripada aras ke, atau aras lebih besar daripada Allah? Aras Allah itu ada tiang atau tidak? Aras Allah itu ada ikon ke tak? Ini gulungan yang jahat, gulungan yang cuba menghancurkan akidah umat Islam. Wahai gulungan yang jahat dan pengkhianat,
kamu mesti tahu. Allah adalah, suruh kamu iman saja. Allah telah memberikan penjelasan sampai 9 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Arasnya lebih besar, sampai 8 orang malaikat menjunjung aras Allah. Dan tempat letak tapak kaki adalah luas lebih besar daripada 7 bata langit dan bumi. Kamu disuruh iman saja. Kalau tak iman, kamu akan Allah masukkan dalam neraka Allah. Faham tu? 1. 2. Kamu akan kata Allah kata dia tu kaya. Dia tu kaya sebab apa? Dia berada di atas aras. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 97. Maka sesungguhnya Allah itu adalah tak perlu kepada segala alam. Kamu tidak faham tu. Allah kata aku tak perlu kepada segala alam kerana aku ada aras aku. Aku orang yang kaya. Bukan aku tak ada tempat. Aras aku tu 8 orang malaikat menjunjung. Aku kaya. Sebab itu aku ada aras. Dan 8 orang malaikat menjunjung. Itu kerana aku kaya. Aku tidak perlu kepada kamu. Kalau Allah datang kepada kamu kata, wahai manusia, aku perlu kepada kamu membenakan aras kepadaku. Kalau macam tu dia tak kaya lah. Tapi adakah Allah ada datang kepada kamu minta pertolongan daripada kamu untuk menciptakan aras untuk dia? Tidak. Di sinilah membuktikan bahawa dia kaya. Kalau dia bukan kaya, maknanya dia tidak ada aras. Dia tidak ada tempat letak tapak kakinya luas lebih besar daripada langit dan bumi. Faham tengok? Inilah membuktikan bahawa Allah tu kaya. Kalau dia tak ada tempat, tak ada singgasananya, dia kaya ke? Tak kaya. Kamu jangan menggunakan otak kamu yang cetek. Faham tu? Sebab itulah gulungan-gulungan yang pengkhianat cuba merosakkan akidah umat Islam. Dia kata kalau bapa Allah bersemayam di atas aras, Allah yang kata, sebab apa lagi? Kamu iman atau tidak? Lebih baik kamu katalah aku tak iman. Bongkan Al-Quran tu. Bongkan dengan iman. Allah telah memberikan penjelasan kamu tak iman. Sampai 9 ayat. Kamu tak iman. Lepas kamu cuba mengganggu akidah umat Islam. Kamu kata kalau Allah bersemayam di atas aras tu maknanya Allah tu perlu kepada tempat. Sedangkan Allah kata innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu adalah tak perlu kepada segala alam. Mana Allah itu adalah kaya. Sebab dia kaya, itulah dia beritahu kepada kamu bahawa aku menciptakan 7 patah langit dan bumi. Kemudian aku bersemayam di atas arasku, di singgasanaku. Kerana dia kaya. Kalau dia miskin, dia boleh cipta aras tu sampai 8 orang malaikat menjunjung. Kamu ada aras macam Allah ke? Aras kamu ada 8 orang malaikat menjunjung ke? Tak ada. Sebab apa kamu tak ada? Kerana kamu miskin. Sebab itulah Allah kata, setelah aku menciptakan 7 patah langit dan bumi, dalam masa 6 hari kemudian aku bersemayam di atas arasku. Aku bersemayam di atas arasku tu, aku tahu semua apa yang masuk dalam bumi. Dan aku bersemayam di atas aras aku. Aku tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Aku bersemayam di atas arasku. Aku tahu semua apa yang turun daripada langit ke bumi. Aku bersemayam di atas arasku. Aku tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit. Dan aku bersama kamu di mana kamu berada. Dan Allah lihat semua apa yang kamu lakukan. Itulah dia kaya. Dia ada ilmu. Dia kaya. Dia amat sempurna. Sebab itulah dia kata fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah adalah kaya, tak perlu kepada semua alam ni. Tengok, dia tak perlu. Sebab apa? Dia sudah ada aras dia. Faham tu? Kalau kamu tak iman, apa dia? Hukumnya jadi kafir. Kecelakaan dan kekufuran yang kedua, mereka yang tidak iman mengikut Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Dia kata tak, Allah tidak bersemayam di atas aras. Allah buang aras, pergi duduk di atas lagi aras, bukan bersemayam di atas aras. Dia mengkhianati Allah. Dia memfitnah Allah bahawa Allah menciptakan aras tu 8 orang malaikat menjunjung. Tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Dia kata Allah tu dia bersemayam di atas aras. Maknanya dia nak kata Allah itu menciptakan aras sia-sia. Allah pergi duduk di tempat lain. Tak ada tempat. Wallahi, ini amat celaka sekali. Mereka telah memfitnah Allah bahawa Allah tu menciptakan aras maha besar sampai 8 orang malaikat menjunjung tu, dan tempat
letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Dia kata Allah tu tidak bersemayam di atas aras. Bermaknanya mereka telah memfitnahkan Allah bahawa Allah itu menciptakan aras, mubazzir, tidak bersemayam di atas aras. Sedangkan Allah sendiri telah memberi penjelasan kepada kita bahawa mereka yang mubazzir itu adalah golongan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Fatimah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mereka yang mubazir, mereka itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Sebab itulah mereka yang memfitnahkan Allah bahawa Allah mubazir cipta aras sampai 8 orang malaikat menjunjung, dan Allah telah memberi penjelasan sampai 9 ayat dalam Al-Quran. Semuanya itu mubazir. Allah Ta'ala bawa kamu ke? Mereka tak iman. Ya fitnah Allah. Dia kata Allah menciptakan aras itu adalah Allah tidak duduk di atas arasnya. Sedangkan Allah kata aku istahwa alal arsh. Mereka cuba mengkelintong umat Islam. Mereka cuba mengeluarkan Islam daripada iman kepada Allah dan Rasul. Mereka kata Allah tu bukan bersemayam di atas aras. Allah tu tinggi daripada aras lagi. Jadi Allah tu menciptakan aras mubazir ke? Sesiapa yang kata Allah menciptakan mubazir, Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa golongan yang mubazir itu adalah saudara dengan syaitan, dan mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya golongan yang mubazir itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu kufur dengan Tuhannya. Golongan yang cuba memisengkan akidah umat Islam, mereka cuba memutadbir, mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah seolah-olah Allah menciptakan aras, 8 orang malaikat menjunjung. Tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Dan Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya sampai 7 ayat. Mereka telah cuba menghinakan Allah. Allah telah memberikan penjelasan kepada mereka bahawa aku tidak menciptakan langit dan bumi dan aras aku itu bukan bermaknanya aku menciptakannya main-main dengan kamu, tidak. Fatimah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Maksudnya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Inilah Allah telah memberikan penjelasan kepada mereka yang cuba memfitnahkan Allah. Mereka cuba memisengkan akidah umat Islam. Mereka cuba mengkufurkan umat Islam. Semoga jangan iman dengan Allah yang Allah telah memberikan penjelasan. Tetapi umat Islam yang mereka tidak faham, mereka tidak tahu kerana ditipu oleh musuh Islam. Sebenarnya musuh Islam itu memang mereka tidak mahu umat Islam beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana mereka sudah tahu kalau umat Islam iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, bermaknanya mereka atau iblis dan syaitan tak boleh menipukan umat Islam. Kerana iblis dan syaitan dia akan menipu umat Islam. Dia kata Allah tu tidak bersemayam di atas aras. Allah ada dengan kamu. Allah sebati dengan kamu. Allah ada di mana-mana saja. Allah ada dalam hati mereka. Allah itulah mereka. Mereka itulah Allah. Inilah penipuan iblis dan syaitan. Semoga manusia melakukan syirik dengan Allah. Akhir-akhirnya, sebab itulah kita tengok manusia sekarang ada yang mengambilkan batu buat patung sembah. Dia kata Allah dalam batu tu lah. Dia kata Allah tu dalam batu tu lah. Allah sebati kan? Inilah satu taktik iblis dan syaitan cuba menipukan manusia. Semoga manusia kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu juga Allah telah memberikan penjelasan bahawa aku bukan ciptakan semua makhluk ini adalah sia-sia, tidak. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Surah Shad ayat 27. Maksudnya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itulah sangkaan
orang kafir, dia kata Allah ciptakan benda tu semuanya sia-sia, dia kata tak ada faedah. Itulah sangkaan orang yang kafir. Sebab itu kita orang Islam, kita mesti jaga dan waspada. Jangan kita cuba menggunakan akal kita, tinggalkan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi penipuan daripada musuh Islam, atau daripada mereka yang kena ditipu oleh musuh Islam. Dia mengambilkan satu jumlah untuk meyakinkan umat Islam di atas dasar penipuan mereka. Semoga umat Islam menentang dengan Allah dan Rasul, menafi daripada Allah dan Rasul. Dia kata dalam bahasa Arab, kanallahu wala makan, adalah Allah itu adalah tiada tempat, wa huwal an ala ma alaihi kana, dan Allah sekarang itu adalah di atas azalinya ketika dia tiada tempat. Makna dia nak kata macam tu, lebih kurang macam itulah makna dia. Ini satu penipuan. Dia nak kata Allah itu adalah tiada tempat. Bermaknanya dia nak kata Allah daripada azali itu Allah belum cipta apa lagi. Jumlah ni boleh kita terima sebahagiannya. Kanallahu wala makan, Allah adalah tiada tempat. Okey, kita iman Allah adalah azalinya tiada tempat. Tetapi kita nak tanya dia, selepas Allah bagi tahu kepada kamu bahawa aku bersemayam di atas arasku, kamu imani atau tidak? Nah, di sinilah mereka ni golongan yang membawa akidah yang sesat, yang jahat, yang menipu kepada umat Islam. Semoga umat Islam jangan iman kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah sendiri yang kata, Allah berfirman dalam Al-Quran sampai 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Mereka tak iman. Mereka tak kata Allah tu dia tiada tempat. Tengok, Allah tiada tempat. Kalau iman Allah bersemayam di atas arasnya, ada tempat. Dia suruh kita tu menafikan ayat Allah 7 ayat, dan dia suruh kita kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa aras Allah itu adalah 8 orang malaikat menjunjung, seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan malaikat di penjuru langit menjunjung aras Tuhan kamu wahai Muhammad 8 orang. Mereka suruh kita menafikan 9 ayat. Dalam pada itu Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tempat letak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 patah langit dan bumi. Mereka ini cuba memesongkan kita, semoga kita menafi bahawa dengan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan 7 ayat, dan Allah telah memberikan satu ayat lagi membuktikan bahawa Allah ada arasnya 8 orang malaikat menjunjung. Dalam pada itu Allah telah memberikan penjelasan bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Inilah musuh-musuh Islam cuba mengkelentongkan umat Islam. Semoga jangan iman mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut mereka kata Allah tu daripada azali itu tak ada tempat. Itu dia kata. Allah ada beritahu kepada kita bahawa dia tak ada tempat? Tidak. Lepas tu Allah beritahu kepada kita bahawa dia bersemayam di atas aras. Mereka iman ke tak? Tak iman, jadi kafir. Dan Allah telah memberitahu kepada kita bahawa aras Allah tu 8 orang malaikat menjunjung. Mereka iman ke tak? Dan Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Mereka iman ke tak? Allah tidak mengizinkan kamu iman kepada separuh dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran. Kau sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Lebih-lebih lagi sifat Allah dan zat Allah kamu iman separuh, dan kamu kufur separuh. Apakah balasannya? Allah akan menghinakan kamu di dunia, dan di hari kiamat Allah akan mengazabkan mereka asyaddul azab, dan Allah tidak akan lalai di atas perbuatan kamu.
inilah penjelasan Allah kepada kita. Sebab itu kita orang Islam mesti iman kepada semua zat dan sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Allah tidak mengizinkan kita iman separuh, kita buang separuh, kita kufur separuh. Sebab Allah akan mengazabkan mereka yang seperti itu. Seperti mana yang saya telah membacakan ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemungkinan mereka akan membawakan fahaman iblis syaitan, mengacaukan kita. Dia kata, kalau macam tu, kalau Allah bersemayam di atas ar-Rasul, dia bawa bagi pula fahaman-fahaman yang sesat mengikut iblis dan syaitan. Dia kata, kalau macam tu Allah bersemayam di atas ar-Rasul, jadi Allah tu ada tempat, ada arah, dia tambah sendiri dia macam manusia. Allah beritahu kamu bila kata aku macam manusia. Buat bagaimana Allah kata aku bersemayam di atas ar-Rasul macam manusia? Allah ada kata macam tu? Tidak. Kalau tidak, kamu mesti taubat segera. Sedangkan Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa zat dan sifat aku tidak sama dengan siapapun. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam surah ayat 11. Tidak ada satu benda pun berbanding atau sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dengar Allah tidak sama dengan kamu. Lihat Allah tidak sama dengan kamu. Betul kan? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Allah tahu semua, lihat semua apa yang masuk dalam bumi. Sama juga Allah bersemayam di atas arasnya. Allah tahu semua apa yang keluar dari bumi. Dan Allah bersemayam di atas arasnya. Allah tahu semua apa yang turun dari langit ke bumi. Allah tahu semua. Allah lihat semua apa yang masuk dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, apa yang naik dari bumi ke langit. Dan Allah bersama kamu. Allah tidak kata aku bersemayam dengan kamu, aku bersama kamu. Maknanya Allah telah memberikan penjelasan di hujung ayat, wallahu bima ta'maluna basira. Dan Allah lihat semua apa yang kamu lakukan. Allah di mana? Allah bersemayam di atas arasnya. Itulah Allah kata aku dengan. Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum aina ma kuntum. Tengok, Allah tidak kata macam tu. Allah kata aku dengan kamu. Dengan bukan bermaknanya aku duduk dengan kamu. Sebab Allah menggunakan kalimah istawa khas untuk aras Allah, summastawa alal arsy. Inilah satu penjelasan saya kepada saudara kita. Golongan-golongan musuh Islam juga telah menghancurkan akidah umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau. Mereka telah mengajarkan umat Islam supaya jangan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Kalau dia menipu umat Islam, dia kata kalau iman Allah telah bersemayam di atas aras macam manusia. Dia tipu umat Islam. Tengok, apabila umat Islam tak iman, apa yang akan terjadi? Masuk dalam golongan yang iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kufur separuh daripada Al-Quran. Allah telah memberikan penjelasan yang jelas, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran? Apakah balasannya? Allah akan menghinakan kamu di dunia, dan di akhirat Allah akan memasukkan kamu ke dalam asyaddul azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Ini jelas. Sebab itulah wahai saudara yang dihormati sekalian, kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul, iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Dalam pada itu Allah telah memberikan penjelasan bahawa tidak ada satu benda pun yang berbanding dengan Allah. Tapi mereka boleh kelintung, mereka boleh bohong, dan mereka boleh pelawak. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Tapi golongan musuh Islam mereka telah menyesatkan umat Islam. Dia kata, tak, kalau iman Allah bersemayam di atas ar-Rasul, ada jisim macam dia, ada tempat macam dia, ada arah macam dia. Jadi musuh kita itu kufur dengan Allah, dengan iman. Satu lagi yang amat mereka menipu umat Islam. Umat Islam tidak sedar yang dia kata Allah tak ada arah. Dalam pemikiran yang jahat dia kata kalau Allah ada arah, dia macam dia. Allah kata bila aku macam kamu arahku. Adakah kamu boleh sampai ke arah aras? Allah bersemayam di atas aras.
Dia menafi arah daripada Allah pula, dan dia kata Allah tu tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada di kanan, tak ada di kiri, tak ada di timur, tak ada di barat, tak ada di dalam, tak ada di luar, akhirnya kosong saja. Tengok kan? Sedangkan Allah sendiri kata, aku menurun Al-Quran, menurun Taurat, menurun Injil, menurun Zabur, menurun rezeki, menurun malaikat, menurun. Allah di mana? Allah sendiri dia kata, aku menurun. Menurun di mana? Di atas. Mereka kufur dengan ayat, dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Mereka kufur dengan agama Islam semuanya. Mereka menafi daripada Allah, bahawa Allah tu tidak ada arah. Tengok, itu pun dia boleh kelintong oleh bohong umat Islam. Ada 99% umat Islam telah berakidah Allah tiada arah. Sebab itulah apabila kita tanya mereka, dia ajak umat Islam, dia kata, kalau orang tanya kepada kamu tu Allah di mana, kamu tengok, kalau orang tanya kamu Allah di mana tu, beritahu kepada mereka bahawa ruh kamu itu di mana. Ruh kamu itu di mana? Dia nak kata ruh itu adalah sebati dengan kamu. Kamu tak boleh tarik ruh kamu keluar. Sebab apa? Dia sebati dengan kamu. Seperti air satu gelas. Kalau kamu nak tahu manis gula itu di mana, maknanya kamu ambil air satu gelas. Wahai dahri, kalau kamu ingin tahu bahawa Allah itu di mana, bawalah air satu gelas kepada aku dan bawalah gula satu sudu. Masuk gula ke dalam air, kacau, akhirnya gula itu sebati dengan air. Jadi tak ada zat gula. Sama juga dengan ruh dalam jasad. Semuanya ini adalah mereka telah cuba menyesatkan umat Islam. Kalaulah dia nak kata Allah tu sebati dengan manusia. Inilah akidah yang menyebabkan ahli jahiliyah sembah berhala daripada kayu, berhala daripada semen, berhala daripada besi, emas, belian dan sebagainya. Inilah akidah yang menyesatkan umat Islam. Sebab itu mereka menafikan bahawa Allah itu adalah tidak bersemayam di atas aras, dan dia kata Allah tu sebati dengan dia. Maknanya apabila sebati dengan dia, akhirnya dia akan mengaku bahawa dia juga Allah. Sebab Allah itu sebati. Allah ada di mana-mana saja. Allah ada di mana-mana saja. Di mana pun ada Allah. Sebab itulah mereka boleh mengambil tanah buat patung sembah. Kenapa kamu sembah patung tanah? Allah sebatilah. Semua benda ni ada Allah. Kalau kita sembah tanah pun sembah Allah juga. Kalau kita sembah patung simen pun sembah Allah juga. Kalau kita sembah manusia sama manusia pun sama dia sembah Allah juga. Kerana Allah itu adalah sebati dengan manusia, dengan makhluk, dengan dunia. Allah sebati dalam bukit, pukau, gunung, ganang, kayu, kayau dan sebagainya. Kalau macam tu kita boleh sebab semua. Inilah fahaman ahli jahiliyah al-ula, yang mereka telah menyembah patung kayu, batu, besi, emas, perak dan sebagainya. Akidah ini masih ada dalam umat Islam. 98,63% umat Islam berakidah seperti ini. 98,63% akidah yang Allah sebagi dengan mereka. Allah ada di mana-mana saja. Kalau siapa dia tak percaya, tanyalah umat Islam sekarang. Tanya dia, Allah di mana? Dia akan jawab, Allah itu adalah ada di mana-mana saja. Allah itu ada dalam hati dia. Allah itu ada dalam perut dia. Allah itu ada di mana-mana saja. Sebab itulah mereka boleh. Sebab itulah iblis dan syaitan boleh tipu bukan mereka. Di Malaysia saya berapa orang yang mengaku bahawa dia jadi Allah. Ayah Pin dia kata dialah Allah. Tengok kan? Sebab apa? Sebab akidah dia. Sebab Allah tu sebati dengan dia. Seperti ruh dalam jasad. Seperti kita masuk gula satu sudu dalam gelas, kita kacau-kacau, gula akan sebati dengan air. Allah tu sebati macam itulah. Sebab itulah ada di antara orang kita telah mengaku bahawa dia tu Allah. Khasnya adalah Ayah Pin. Dia kata dia Allah. Dan ada orang lain lagi dia mengaku dia lah Allah. Allah lah dia Allah. Akhirnya hancur habis akidah umat Islam. Daripada itu dia suruh umat Islam menentang dengan siapa yang iman kepada Allah. Dalam Al-Quran seperti mana Allah telah memberikan penjelasan bahawa summastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Dia kata itu akidah yang sesat. Tengok. Tapi kalau dia kata Allah ada di mana-mana, tak sesat ke? Inilah satu penipuan semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang.
Saya berharap semoga umat Islam sedar dan bangun daripada tidur dan kembali ke pangkal jalan seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah, ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Inilah Allah telah tunjuk ajar kepada kita. Kemungkinan saudara kita yang lain dia kata, saya tu mengambil angka daripada mana bahawa umat Islam itu adalah sesat. Saya mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Maksudnya, Rasulullah kata umatku akan berpecah kepada 73 gulungan. 72 gulungan masuk neraka. 72 gulungan masuk neraka. Hanya satu gulungan saja yang dapat masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, satu gulungan yang masuk surga itu gulungan yang mana? Rasulullah kata, mereka macam aku. Di sinilah umat Islam mesti sedar, bangun daripada tidur. Rasulullah kata, mereka yang berjaya dan sebagai ahli sunnah wal jamaah yang dapat masuk surga itu mereka yang macam Rasulullah. Harap saudara sekalian dan kita semua mesti cek tengok akidah kita macam akidah Rasulullah atau tidak, ibadat kita macam ibadat Rasulullah atau tidak, dan muamalah kita untuk mengaturkan urusan individu, keluarga, masyarakat, negara, ekonomi, sosial, politik, semuanya adalah macam Rasulullah atau tidak. Baik, itulah kita mesti berhati-hati dan berwaspada sebelum nyawa sampai hukum. Maknanya Rasulullah kata mereka yang berjaya ialah mereka macam Rasulullah, yang Rasulullah sedang melaksanakannya sekarang dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah seperti mana peribahasa Melayu kata, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Sebab itulah Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak, kita akan sesat. Sekarang kita kembali kepada akidah Ustaz Abdullah Khairi dan kepada akidah Ustaz Abu Hanifah. Akidah Abu Hanifah yang dibawa oleh Al-Ustaz Abdullah Khairi. Pertama dia kata Allah tiada tempat. Dalilnya laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kedua, kalau nak tahu Allah di mana, carilah ruh kamu itu ada di mana dalam jasad kamu tu. Dan riwayat ini sama juga, kisah Dahri dengan Abu Hanifah juga. Dalam riwayat lain dia kata kalau nak tahu Allah di mana, kamu mengambillah air 1 gelas dan gula 1 sudu, masukkan gula ke dalam air, kamu kacau, kemudian kamu carilah zat gula dalam air itu di mana. Bermakna gula telah sebati dengan air. Ini akidah. Ini bukan akidah ni. Ini cerita dongeng. Cerita dongeng daripada ahli jahiliyah al-ula. Kerana mereka ni tidak bawa dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu mereka sesat. Dan mereka ini menentang dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran saya sudah memberikan penjelasan. Sekarang kita membawakan dalil bahawa mereka ini akidah adalah menentang dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila ingin tahu seorang itu sudah jadi mukminah atau belum, sudah jadi muslim atau mukmin atau belum, Rasulullah tanya, Allah di mana?
Tengok, itu Rasulullah. Mereka telah mengatakan bahawa kalau tanya Allah di mana tu adalah kena jawab Allah tu sebati, macam ruh dalam jasad. Adakah Rasulullah jawab macam tu? Tidak. Adakah Rasulullah kata kalau kamu nak tahu Allah di mana tu, kamu ambillah air satu gelas, masuk gula satu sulu, kemudian kamu kacau-kacau, kamu carilah mana zat gula dalam air itu. Ada jumpa? Tidak. Maknanya Allah tu sebati. Ini satu akidah yang sesat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ingin tahu seorang surah jadi muslimah atau belum, Rasulullah tanya seorang jariyah, "Aina Allah?" Allah di mana? Jariyah jawab, angkat tangan, tunjuk ke atas. Fis sama, di atas langit. Di atas langit ialah Allah bersemayam di atas arasnya, kerana aras atas langit, Allah bersemayam di atas arasnya. Rasulullah tanya soalan yang kedua, "Man ana?" Aku siapa? Jariyah jawab, "Anta Rasulullah." Anta adalah Rasulullah. Rasulullah telah kata kepada tuan dia, "Ya'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia sudah jadi mukminah. Kalau jawab yang lain daripada itu adalah jadi mukminah? Tidak. Inilah satu perkara, wahai umat Islam, dan khasnya Ustaz Abdullah Khairi. Saya berharap semoga Ustaz kembali ke pangkal jalan. Kalaulah jawab lain daripada apa yang dijawab oleh jariyah, adakah jadi mukminah? Jadi mukmin? Tidak. Sebab itulah Rasulullah tanya kepada jariyah, "Aina Allah?" Allah di mana? Jariyah jawab, "Tunjuk ke atas langit." Fis sama, di atas langit. Allah bersemayam di atas arasnya, di atas langit. Daripada bumi sampai ke langit yang ke-7, perjalanannya 7,000 tahun kalau berjalan. Dan daripada langit yang ke-7 ke bawah aras, jalan 1,000 tahun lagi mengambil masanya. Mengambil masa jalan 1,000 tahun lagi. Semuanya daripada tanah sampai ke bawah aras, perjalanannya 8,000 tahun baru sampai ke bawah aras. Itu Allah di atas arasnya. Itu akidah Rasulullah. Itu akidah Rasulullah. Itu akidah jariyah. Rasulullah telah terima, mengiktirafkan itu jawapan yang betul. Tetapi kita hairan mengapa ni cerita Dahri ni yang dibawakan oleh Ustaz Abdullah Khairi. Dia kata kalau ditanyakan kepada kamu Allah di mana, kamu jawab, kamu tanya balik, ruh kamu di mana? Tengok, ini akidah daripada mana ni? Ya Ustaz Abdullah Khairi, ini akidah daripada mana ni? Mana dalil Al-Quran Allah kata kalau kamu ingin tahu aku di mana, kamu tanyalah ruh kamu ada di mana. Jadi kalau soalannya jawapannya macam tu, bermaknanya ruh manusia tu sebati dengan manusia. Ruh kambing sebati dengan kambing. Jadi adakah maksudnya Ustaz Abdullah Khairi kata Allah tu sebati dengan makhluk, Allah ada di mana-mana saja? Inilah yang saya katakan, inilah akidah ahli jahiliyah al-ula, ahli musyrikin yang mereka sembah semua benda yang ada di atas muka bumi. Sebab itulah timbulnya golongan al-jahiliyah. Mereka sembah berhala daripada kayu, batu, besi dan sebagainya. Sebenarnya akidah ini adalah akidah zaman jahiliyah al-ula. Tetapi apabila Islam datang, Rasulullah tanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Jariyah tunjuk ke atas. Fis sama, di atas langit. Allah bersemayam di atas arasnya di atas langit. Itulah akidah mengikut dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu bahawa Rasulullah tanya kepada jariyah, Allah di mana? Aina Allah? Jariyah ada jawab kata, Allah tak ada tempat? Tidak. Bukan Rasulullah ajar jariyah bahawa Allah tak ada tempat dia di atas sana. Sebab betul jariyah tunjuk ke atas. Tidak bahawa itu betul. Kamu sudah jadi mukminah. Tengok, tempat dia di mana? Di atas arasnya. Sebab itulah jariyah tunjuk ke atas. Fis sama. Tengok, ada hadis lain lagi membuktikan bahawa Allah itu ada tempatnya. Seperti mana ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Razin bin Ugaili. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi ama'in ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un, thumma khalaqa 'arsyahu 'alal ma'." Tengok, ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah Tuhan kita dulu tu tempatnya di mana? Sebelum dia menciptakan
7 patah langit dan bumi itu Allah Tuhan kita itu dia ada di mana, tempat dia di mana? Rasulullah jawab, fi amain, di amain, tiada angin di bawahnya dan tiada angin di atasnya, di amain. Kemudian summa khalaqa arsyahu 'alal ma. Kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Kemudian Allah memberi penjelasan kepada kita yang jelas bahawa dia bersemayam di atas arasnya dalam Al-Quran 7 ayat. Dan Allah telah memberikan penjelasan kepada kita jelas bahawa aras Allah 8 orang malaikat menjunjung, sama juga dengan tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Seperti mana Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, akidah yang mengandungi dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa yang diiktirafkan oleh Ustaz Abdullah Khairi kata inilah Abu Hanifah faham agama, kenal Allah, tapi mengapa dia jawab kalau nak tahu Allah di mana itu kamu ceklah nyawa kamu tu dalam badan kamu tu di mana. Inilah satu akidah yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, akidah yang menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Saya berharap semoga Ustaz Abdullah Al-Khairi membetulkan di sini. Kalau tidak, Ustaz Abdullah Khairi akan bertanggungjawab di atas kesesatan umat Islam di dunia. Dan ini satu bala petaka yang amat dahsyat sekali. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a." Satu fitnah yang amat besar sekali. Fitnah ini adalah fitnah kepada Allah, fitnah kepada Rasul, fitnah kepada akidah Rasulullah, fitnah kepada akidah khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan fitnah kepada ulama warasatul anbiya. Ustaz Abdullah Khairi telah memfitnahkan bahawa sesiapa iman bahawa Allah berada di langit, dia kata itu adalah akidah mujassimah. Maknanya akidah siapa yang iman bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit itu adalah sebagai akidah gunungan mujassimah. Mujassimah adalah gunungan yang mengatakan bahawa Allah itu ada jisim. Ini satu fitnah. Untuk menghapuskan fitnah ini, saya minta, sebelum saya memberikan penjelasan tentang masalah ini, saya minta kepada Ustaz Abdullah Khairi bawa dalil mari. Mana dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Allah kata dan Rasulullah kata bahawa Allah tidak ada di atas langit. Bawa mari satu dalil. Dua, bawa dalil satu lagi ialah mana Allah kata aku tak ada jisim. Bawa dalil mari. Kerana Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran bahawa dia ada di atas langit. Kerana dia kata dia bersemayam di atas arasnya, aras ada di atas langit, Allah bersemayam di atas arasnya. Itu Allah sendiri kata. Kalau tak percaya, buka Al-Quran baca. Wahai Ustaz Abdullah Khairi, Allah berfirman dalam Al-Quran sampai 223 ayat bahawa dia menurun Al-Quran, menurun Taurat, menurun Injil, menurun Zabur, menurun rizki, menurun malaikat, menurun hujan, semua Allah kata aku menurun. Allah di mana? Allah bersemayam di atas arasnya, arasnya atas langit, dan Allah bersemayam di atas arasnya. Macam mana Ustaz Abdullah Khairi berani memfitnah Allah? Allah sendiri kata aku berada di atas arasku, aras aku adalah di atas langit, dan aku bersemayam di atas arasku. Bermaknanya di atas langit. Itu Allah sendiri telah memberikan penjelasan kepada kita. Tidak cukup dengan begitu, semua kitab yang Allah menurunkan dari atas ke bawah dari langit. Sebab itulah Allah kata aku menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan Zabur, menurunkan wahyu, menurunkan malaikat, menurunkan rizki, menurunkan hujan, menurunkan 223 ayat. Dalam satu ayat ada 2 kalimah, 3 kalimah. Anzalna, nahnu nazzalna, aku menurun. Aku di mana? Di atas langit aku, di atas aras aku. Aras
di atas langit. Ini Allah sendiri yang memberitahu kepada kita. Lepas tu Ustaz Khairi telah bawa fitnah siapa yang iman bahawa Allah Ta'ala Allah berada di atas langit itu adalah mujassimah. Ini satu fitnah. Buat bagi dalil mana Allah kata aku tak ada jisim. Ada orang kata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah Rasulullah, aku Isra Mi'raj, Allah telah mengisrakan aku dan Mi'raj aku naik ke atas langit tu. Jibril bawa aku ke langit yang pertama. Sebelum buka pintu langit, Jibril ketuk-ketuk pintu langit. Malaikat penjaga pintu langit tanya, siapa kamu? Jibril jawab, aku Jibril. Kamu datang dengan siapa? Aku datang dengan Muhammad. Adakah Allah mengutuskan dia semoga naik ke atas untuk bertemu dengan Allah di atas? Ya. Malaikat buka pintu langit sampai ke langit yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 hingga ke Sidratul Muntaha. Semuanya malaikat buka pintu bahawa Allah di atas langitnya, di atas arasnya, aras di atas langitnya. Itu akidah Rasulullah. Macam mana Ustaz Abdullah Khairi berani memfitrahkan bahawa siapa iman bahawa Allah bersemayam di atas aras itu bermaknanya mereka itu golongan mujassimah. Ini satu fitnah yang amat besar sekali. Akan menjerumuskan umat Islam yang tidak tahu ikut Ustaz Abdullah Khairi, akan menjadikan golongan yang menentang dengan Allah dan Rasul. Sekarang tak apalah. Mana dalil Allah kata aku tak ada jisim. Bawa bagi dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah telah menciptakan Adam di atas gambaran Allah. Maksudnya Allah ada muka, Allah menciptakan Adam ada muka. Allah ada mata, Allah menciptakan Adam ada mata. Allah ada tangan, Allah menciptakan Adam ada tangan. Allah ada kaki, Allah menciptakan Adam ada kaki. Allah cakap, Allah menciptakan Adam boleh cakap. Allah dengar, Allah menciptakan Adam boleh dengar. Allah lihat, Allah menciptakan Adam lihat. Itu Rasulullah kata. Allah pun kata, aku ada tangan, aku bersemayam di atas arasku, di atas langit sana. Aku ada tangan, aku ada mata, aku ada muka, aku ada kaki. Semuanya ini adalah Allah dan Rasul telah mengisbatkannya. Macam mana Ustaz Khairi? Siapa yang ajar? Kata Allah tu tak ada jisim. Okey, tak apalah. Bawa pergi dalil daripada Allah dan Rasul. Allah kata aku tak ada jisim. Juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah kata Allah tak ada jisim? Ada tak? Kalau tiada dengan kamu cuba menafikan, dan kalau tiada dengan kamu mengisbatkan sebenarnya. Tengok kan? Sampai macam tu. Ini satu fitnah dalam agama Islam yang dikelentong oleh musuh-musuh Islam juga umat Islam menafi dengan iman bahawa Allah itu adalah ada di atas langit. Betul Rasulullah tanya Jariyah, aina Allah? Allah di mana wahai Jariyah? Jariyah dia tunjuk ke atas. Fis sama, di atas langit. Aras atas langit, Allah bersemayam di atas arasnya. Itulah atas langit. Bagaimana kalau menafi atas Allah? Tidak, Allah tidak berada di atas langit. Bermaknanya sama dengan menafikan Allah tiada, kosong. Lepas tu sebab inilah menjadikan sesat. Kerana menafikan tiada iman bahawa Allah sendiri telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa dia berada di atas langit. Dia bersemayam di atas arasnya, arasnya di atas langit. Allah sendiri menurunkan Al-Quran. Dan tidak cukup dengan begitu saja. Rasulullah Isra Mi'raj jumpa Allah di atas. Jadi Rasulullah sesatlah, mujassimahlah. Juga Allah dan Rasul mewajibkan ke atas orang yang dia kata dia Islam dia wajib sembahyang, kamu mesti baca, mengikrarkan, kamu mesti ikrarkan satu hari 102 kali dalam sembahyang kamu. Ketika kamu sujud sampai tanah, kamu mesti baca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku, maha tinggi sekali di atas langit, di atas arasnya. Sampai macam tu engkau wahai Ustaz Abdullah Khairi, kamu menentang dengan akidah kamu sendiri yang kamu duduk baca satu hari 102 kali. Kalau kamu sembahyang 5 waktu Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, dalam satu hari satu malam tu 5 waktu tu kamu mesti baca 102 kali tu maha suci Tuhanku, maha tinggi sekali Allah. Allah di mana? Di atas arasnya. Arasnya di mana? Di atas langitnya. Tengok macam mana kalau menafikan Allah tidak bersemayam di atas arasnya, Allah tidak ada di atas langitnya. Jadi Islam ke? Inilah yang musuh Islam, mereka cuba mengkelentongkan umat Islam sebagai iman bahawa Allah tu ada di atas langit. Jadi Rasulullah salah tanya Jariyah, aina Allah? Jariyah jawab, fis sama, di atas langit. Tengok. Lepas tu Rasulullah kata, kamu sudah jadi mukminah. Jadi iktiraf Rasulullah di atas jawapan Jariyah bahawa Allah ni di atas langit sana tu adalah. Jadi Rasulullah tak tahu apa ke?
Jadi Rasulullah tu berjasmah Allah dengan makhluk lah. Macam tu lah. Allahu Akbar. Saya amat hairan sekali dengan umat Islam. Semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, musuh Islam boleh menipukan kita. Dia kata Allah tidak berada di atas langit. Mereka boleh kelentong, bohong dan pelawak umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Ya ilahi ya Rabbi. Inilah satu perkara yang saya merasa sedih. Sebab itulah Rasulullah telah bersabda, antum kathirun walakinnakum wusa'un ka wusa'is sayd. Kamu adalah ramai sekali, tetapi keramaian kamu itu adalah kamu seperti buih di lautan. Tak ada guna. Buih tak ada guna. Kamu seperti buih saja. Orang boleh tipu sewenang-wenangnya. Orang boleh menipukan kamu sesuka hati. Ramai kamu tak berguna seperti buih. Buih kalau tidak kena apa-apa pun dia pecah. Kena angin dia pecah, kena panas dia pecah. Sentuh di antara dia pecah. Dia pecah. Sentuh dengan pasir di tepi pantai dia pecah. Tak kena apa-apa pun dia pecah. Tak berguna. Menasabahkah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali, beribu-ribu, beratus-ratus ayat dalam Al-Quran. Allah kata Allah bersemayam di atas arasnya, aras di atas langitnya, untuk membuktikan di atas apa yang saya kata tadi. Hatta akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila Allah memberikan hikmat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim cari Allah pandang ke atas. Allah sendiri telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-An'am ayat 76, 77 dan 78. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Maksudnya, Nabi Ibrahim apabila cari Allah, Nabi Ibrahim pandang ke atas. Ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Selepas itu Nabi Musa pandang ke atas lagi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Makna ayat yang ketiga, Allah telah memberi penjelasan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim tetap juga pandang ke atas. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu bersekutukan. Semua ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim apabila cari Allah pandang ke atas, pandang ke bintang, selepas bintang pandang ke bulan, selepas bulan Nabi Ibrahim pandang ke matahari untuk mencarikan Allah. Selepas itu Allah tidak menceritakan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim cari Allah tu adalah macam mana cerita dongeng. Cari Allah tu adalah nak tahu Allah di mana tu, carilah ruh kamu itu di mana itu, tak ada. Bermaknanya Allah bersemayam di atas arasnya. Sebab itulah Allah tidak ceritakan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim cari Allah tu di kanannya, di kirinya, di atas muka bumi ini.
Itulah Allah telah menceritakan kepada kita akidah Nabi Ibrahim ialah beriman bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Sebab itulah Nabi Ibrahim cari Allah, pandang kepada atas, lihat bintang, selepas bintang pandang ke atas lagi, lihat bulan, selepas bulan Nabi Ibrahim pandang ke atas lagi, lihat matahari. Semuanya ini adalah menunjukkan bahawa akidah Nabi Ibrahim adalah iman bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas langitnya, di atas arasnya. Juga akidah Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa Nabi Musa alaihi salam bukan sekadar iman bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya di atas langitnya. Bahkan Nabi Musa dakwah Fir'aun, wahai Fir'aun, kamu bukan Tuhan, Tuhan aku adalah berada di atas langit. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37. Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablaghul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Maksudnya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku dapat ke pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangkannya seorang pendusta. Ini sudah jelas. Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa Nabi Musa apabila nak dakwah Fir'aun, bagi tahu kepada Fir'aun bahawa ya Fir'aun, kamu bukan Tuhan kalau kamu ada di atas tanah. Tuhan aku adalah berada di atas langit. Inilah membuktikan bahawa akidah Nabi Musa alaihi salam beriman bahawa Allah bersemayam di atas arasnya di atas langitnya. Inilah satu dalil yang amat jelas sekali. Allah telah memberikan penjelasan ini kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi Musa dakwah Fir'aun bahawa wahai Fir'aun, Tuhan aku di atas langit. Itulah Fir'aun dia kata, wahai Haman, kamu ambil tanah, lihat, buatkanlah bangunan tinggi untuk aku naik untuk mencarikan Tuhan Musa di atas langit. Kisah akidah Nabi Musa Ibrahim, akidah Nabi Musa yang amat jelas sekali. Tetapi mengapa musuh Islam terkelentung, dapat pelawak, dapat membohongi umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau, menyebabkan umat Islam menafi? Inilah satu perkara yang amat saya sedih sekali. Mengapa jadi macam ni, ya ilahi rabbi. Kita tengok lagi satu dalil. Nabi Musa telah dakwah Fir'aun. Allah telah menceritakan kepada kita bahawa Nabi Musa dakwah Fir'aun, wahai Fir'aun, Tuhan aku bukan di atas bumi ini. Tuhan, kamu bukan Tuhan. Tuhan aku bersemayam di atas arasnya. Bersemayam di atas arasnya. Arasnya ada di atas langitnya. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan lagi kepada kita dalam surah lain. Dalam surah Al-Qasas ayat nombor 38. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya hamanu 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Maksudnya, dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia termasuk orang-orang yang pendusta. Ini amat jelas sekali.
Allah telah bagi tahu kepada kita tentang Musa alaihi salam, dakwah Fir'aun, bahawa Allah adalah bersemayam di atas arasnya, berada di atas langitnya, kerana aras itu di atas langit. Allah bersemayam di atas arasnya. Sebab itulah Fir'aun dia kata, wahai Haman. Sebab itulah Fir'aun dia kata, waqala Fir'aun, wahai kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagi Musa selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Tengok, Fir'aun dia kata, wahai kaumku, kamu bakarkan untuk aku, buat bangunan tinggi untuk aku naik ke atas langit sana tu cari Tuhan Musa. Musa dia kata dia Tuhan dia tu ada di atas langit sana. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Berapa ribu tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sampai sekarang. Mengapa umat Islam 1000 tahun yang lampau sampai sekarang ini dia menafi bahawa Allah tidak ada di atas? Siapa yang menipukan dia? Aib ahli khianat tidak menipukan umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau. Dia kata Allah tak ada di atas aras. Allah tidak bersemayam di atas aras. Dia kata Allah tidak ada di atas langit. Tengok macam mana? Ya Rabbi ya Ilahi, ya Rabbi ya Ilahi. Sebab itulah saya ingat itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum kafirun walakinnakum Musa, engkau Musa as-sil. Kamu adalah ramai wahai umat Islam, kamu ramai sungguh, tapi keramaian kamu itu seperti buih saja, tidak berguna. Inilah satu perkara yang amat aib sekali. Tengok sampai tahun 2024 masih umat Islam menafi, menolak ayat Quran dan akidah Nabi Ibrahim, akidah Nabi Musa dan juga akidah Nabi Isa alaihi salam. Kita tengok pula kepada apa yang Allah telah ceritakan kepada kita tentang akidah Nabi Isa alaihi salam. Allah telah memberikan penjelasan kepada kita tentang Nabi Isa. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Maksudnya, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Allah kata, ini sudah jelas. Allah kata, aku akan angkatkan kamu kepada arahku. Angkat naik ke atas, ke arah Allah di atas langit. Ini akidah siapa? Ini adalah akidah Nabi Isa alaihi salam. Allah bagi tahu sendiri, kata dia angkatkan Nabi Isa ke arah Allah. Rafi'uka ilayya. Allah angkat Nabi Isa ke arah Allah. Angkat naik ke atas. Bukan angkat turun ke bumi, tak. Angkat naik ke atas. Atas mana? Atas langit. Kerana ke atas Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku akan angkatkan kamu ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, di atas arasnya di atas langitnya. Allah bersemayam di atas arasnya. Ini akidah siapa? Akidah Nabi Isa alaihi salam. Ada satu ayat lagi Allah telah memberikan penjelasan kepada kita tentang akidah Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Maksudnya, Isa berkata, Isa putra Maryam berdoa, ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami meja hidangan dari langit. Tengok, turunkanlah maknanya Allah di atas langit. Turunkanlah meja hidangan untuk
untuk kami. Tengok, ini semua menunjukkan bahawa akidah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyuruhkan Jibril bawa naik ke atas Isra dan Mi'raj untuk jumpa Allah di atas langit sana, di atas arasnya sana. Semuanya akidah anbiya, akidah para rasul, semuanya adalah beriman bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, arasnya di atas langitnya, Allah bersemayam di atas arasnya. Kesemuanya ini akidah yang mengandungi dalam Islam. Tetapi mengapa umat Islam telah dikelentong, telah dibohong, telah ditipu oleh musuh Islam sampai mereka menolak, menafi, menentang dengan Allah, menentang dengan Rasul bahawa Allah tidak berada di atas langit, tidak berada di atas arasnya. Inilah satu perkara yang saya merasakan aib sekali, aib sekali, aib sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.